Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Saya doakan semoga kalian sihat walafiat walau di mana pun kalian berada. Okey, hari ini kita berbaki lebih kurang kata silap saya lah 5 hari lagi kot Ramadan, 5 atau 4 hari lagi. Um, Macam mana dengan ibadah dalam bulan Ramadan anda? Saya harap kita gunakan kesempatan yang masih ada ini untuk uh, berlumba-lumba mengerjakan ibadah sebaiknya, memperbaiki diri kita, kerana bulan Ramadan ini adalah bulan untuk kita mendidik supaya ada norma baru dalam hidup kita. Bukan PKP saja yang akan menjadikan hidup kita norma baru, tapi Ramadan ini sebenarnya bulan yang memang mendidik kita untuk jadi kata fresh start supaya kita menjadi orang yang lebih baik selepas Ramadan. Okey, baik, hari ini saya nak buat bukanlah reaction tapi komen tentang channel Sugu Pavitra. Okey. Channel ini saya baru tengok dalam minggu lepas kata silap saya, ataupun 2 minggu lepas, dalam tempoh PKP ni lah. Baru je lagi masa tu saya tengok video kari ayam pencen. Itu first video daripada channel tersebut yang saya tonton. Waktu tu kalau tak silap saya baru 100,000 subscribers. Saya tak nampak apa-apa yang pelik sebab saya suka tengok masakan ya. Jadi waktu itu belum lagi disebut-sebut channel dia. Tak silap saya 2 minggu lepas lah. Kemudiannya tiba-tiba meletup kan. Apabila Bro Jeb, apabila channel apa ni Bang Ray, channel Cak Lonjong menyebut-nyebut tentang apa ni channel Sugu Pavitra ni kan. And then dapat pula award daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri. Bukan award lah, kata-kata semangat dan juga hadiah. Jadi ramai orang yang terus Google, even malahan pihak media pun datang melawat bernama, datang berkunjung ke kediaman dia. Okey, baik, bagi yang belum tengok lagi channel ni, sebenarnya channel ni tentang seorang perempuan nama Pavitra yang memasak. Okey, suami dia dengan Encik Sugu yang rekod rakaman tu, buat video menggunakan handphone. Jadi suami rakam, isteri masak. Itu saja. Dan menu-menu yang dia masak tu menu-menu yang pada saya biasa je kan. Tapi mungkin sebab dalam tempoh PKP ni apa saja yang dia masak nampak sedap kan. Dan juga menu-menu yang dia masak tu mengingatkan saya pada mamak lah. Saya ni walaupun lahir di Pahang, mak saya orang Pahang, tapi saya ni tekak saya ikut ayah saya. Ayah saya orang Penang. Jadi saya hari-hari nak kena ada kari, nak kena ada benda-benda yang ada rempah kan. Bila dia masak kari ayam pencen, saya tengok, aduh, boleh bayang bau kari tu tau kan. Jadi tengok video tapi bukan takat rasa lapar, sampai boleh bayangkan bau dia. Okey, kita saja nak cerita lah kan, sebab benda ni dah diceritakan oleh Bro Jeb dan juga beberapa YouTubers lain. Bang Ray pun ada, Cak Lonjong pun ada cerita. Sebenarnya kalau kita tengok apa rahsia sukses dia tu, simple je. Dan rahsia sukses dia tu eloklah kita contohi kalau kita jadi YouTuber lah. Okey, antaranya yang pertama, medium bahasa kan. Kalau tengok channel Sugu Pavitra ni, dia menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya saya rasa. Adalah sikit bila dia sebut Vanakkam, okey, itu bahasa Tamil. Kemudiannya daripada permulaan dia cerita bahan-bahan, ada jugalah perkataan-perkataan Tamil. Namun begitu perkataan-perkataan tu familiar dengan orang Melayu. Contohnya kari pulih, daun kari. Kita tahu kan, saya orang Melayu pun saya tahu kari pulih tu apa. Jadi bila dia menggunakan bahasa-bahasa yang kita mudah faham kan, itu meluaskan orang kata meluaskan teritori dia, ataupun memberi ruang pada lebih ramai orang untuk menonton video tersebut. Dia menggunakan bahasa Melayu yang lancar
yang bukannya bahasa jargon. Tak ada campur-campur sangat macam kita cakap bahasa Melayu campur dengan bahasa Inggeris, tak ada. Dia menggunakan perkataan yang penuh kalau dia bercakap, dan bahasa dia bukanlah bahasa baku, tapi bahasa yang orang kata bahasa Melayu yang bunyinya standard kan. Walaupun rancangan masak tu dia sendiri je, tapi dia buat cara masak tu macam bercakap dalam TV kita tengok. Cuba tengok kan, ada gaya kan. So bila kita buat konten untuk kita pula, kita boleh belajar daripada sini. Bila kita buat konten, kita gunakan bahasa yang mudah untuk orang faham. Ada saya tengok, dulu saya pun pernah juga cuba buat channel dalam bahasa Inggeris. Konon-kononnya Mak Saleh akan tengok, tapi saya bermimpi di siang hari kan. Tak semua Mak Saleh suka tengok video orang Melayu cakap bahasa Inggeris. Jadi lebih baik saya buat, sebab itulah selepas daripada itu saya banyak buat video dalam bahasa Melayu. Dan saya nampak perbezaan ketara apabila menggunakan bahasa yang meluas dalam lingkungan kita, sebab kita berada di Nusantara, Malaysia ni. Jadi yang boleh menonton channel kita adalah orang-orang daripada Malaysia, orang-orang daripada Indonesia, daripada Singapura, daripada Brunei, dan daripada Thailand, selatan Thailand yang faham bahasa Melayu. Jadi sebenarnya itu pun dah cukup ramai kan. Malaysia dah ada 32 juta, Indonesia dah dekat 300 juta. Kalau kita guna bahasa Melayu, insya-Allah kita punya viewer ramai. Baik, okay, kita pergi kepada point nombor 2. Channel Sugu Pavitra ni dia fokus. Dia ada satu sahaja fokus dia, iaitu pada memasak kan. Isteri dia memasak, suami dia rakam. Itu saja. Kita pun tengok muka suami dia waktu makan saja. Dah siap masak, makan, duduk dengan keluarga. Dan kita nampak itu cukup simple. Tak ada buat konten-konten yang macam prank ke. Bukanlah saya kata jangan buat, tapi anda buat apa yang anda pandai. Jadi saya dah out dah daripada ni, sebab konten saya ni campur-campur kan. Sebab tu dah subscriber saya tak ramai. Tapi sebenarnya saya campur ni sebab saya anggap ini adalah tempat untuk saya longgokkan ataupun dump segala memori saya untuk tadapan anak-anak saya. Saya mula aktif buat channel YouTube sebab saya dan isteri terpaksa berjauhan kerana kerja. Isteri dan anak-anak dengan saya jauh lah. Isteri dan anak-anak di Sarawak, saya di Semenanjung. Jadi antara cara untuk saya memastikan anak-anak sentiasa dapat tengok saya, dia orang boleh tengok saya di YouTube. Dan kalau tengok konten ataupun video-video saya yang lama, kebanyakan ni tentang anak-anak lah, dan tentang saya bercerita dengan anak-anak. Jadi anak-anak ada memori dengan saya kan. Sebab saya jumpa dengan anak-anak waktu tu sebulan sekali je kan. Bayangkan anak saya lahir waktu tu baru 4 bulan. Kalau jumpa sebulan sekali, maknanya jumpa waktu tu dah 5 bulan. Jumpa sekali lagi dah 6. Semakin cepat, masa berlalu terlalu cepat. Jadi saya tak ada fokus konten saya. Dan waktu tu juga bila saya jarang berada dengan keluarga, saya cuba sibukkan diri dengan benda yang saya minat lah, motorsport kan. Sebab tu saya ada banyak video saya motorsport. Sambil-sambil tu saya cuba explore apa yang saya suka buat kan. Jadi kalau untuk orang yang baru bermula ataupun ada target nak jadi YouTuber, saya fikir lebih baik anda fokus. Kalau tengok dekat grup Facebook pun ada yang ramai tanya, boleh tak kalau saya nak buat macam ni dan sebagainya. Pada saya, sebelum tanya dengan orang, lebih baik tanya dengan diri sendiri dulu. Anda nak jadi YouTuber yang macam mana kan? Tengok semua ataupun kaji, carikan ilmu. Waduh, tanya pada diri sendiri, anda nak jadi YouTuber apa kan? Nak fokus pada gaming ke dan sebagainya. Terpulang. Baik. Okay, ketiga, nombor 3, kenapa channel dia cepat naik setakat yang saya tengok sebentar tadi dah menghampiri 600,000 subscribers. Dan viewers dia tak payah ceritalah, ya Robby, tinggi kan. Selain kerana tema dia masakan, tema ni bila pasal masakan ni, dia umum yang walaupun tak disebut dalam bahasa apa sekalipun, walaupun dalam bahasa yang kita tak faham, makanan orang tetap faham. Okay? Makanan adalah bahasa perut yang semua orang lapar faham. Betul tak? Kan? Itulah makanan. Jadi kalau tunjuk kari pada orang yang tak pernah makan kari pun, dia ada rasa nak berminat nak tahu.
Jadi kebetulan pula tema masakan tu dia buat waktu PKP tau. Bukanlah dia buat tema masakan, maksudnya video dia banyak berkongsi tu waktu PKP, waktu orang tak boleh nak ke mana-mana kan, duduk di rumah, kedai tak buka, semua kena masak sendiri. Jadi dia seolah-olah macam itulah rezeki dia. Sampai betul-betul kan, terus naik mendadak subscriber dia. Sebab itulah kalau perasan, bukan hanya channel Sugu Pavitra saja. Kalau tengok kat di Facebook pun, grup-grup yang seperti masak apa tak jadi, suami masak apa hari ini, yang berkaitan dengan masakan, memang grup tu cepat je meletup. Sebab waktu itu adalah waktu di mana orang tak buat apa-apa dan cuba nak explore diri di rumah. Yang bekerja sebagai mekanik, duk pegang spana pun tiba-tiba dah pandai memasak. Bukan tiba-tiba lah, ada bakat tapi selama ni tak pernah expose, dan tiba-tiba, dan bila dah tunjuk di Facebook dah boleh masak. So begitu juga bila kita tengok timing tu adalah bersesuaian. Jadi bila dia buat tema masakan, memang naiklah channel dia kan. Saya sendiri pun ada cuba juga masak, tapi saya ni tak pandai sangat kan, dan masak saya pun merepek aja. Jadi taklah jadi macam tu kan. Dan yang keempat, saya rasa peranan orang luar yang tolong viralkan. Antaranya channel-channel lain, apabila channel-channel lain dah mula buat reaction pada video dia, kemudian yang mendapat liputan daripada media kan, bernama, itu menyebabkan channel dia lagi cepat naik kan, daripada 100,000 jadi dah 500,000 juta dalam masa seminggu kan. Hebatlah. Jadi ini pengajaran sebenarnya, bila kita buat konten tu, jangan ini pengajaran untuk saya jugalah. Jangan hanya buat konten untuk seronok sendiri je kan. Kita buat konten, YouTube ni adalah medium di mana semua orang boleh tengok. Jadi sebaiknya buatlah konten yang semua orang boleh tengok dengan hati yang senang. Ada orang nak viralkan benda-benda yang, yalah maaf lah benda-benda yang aib, benda-benda yang prank, benda-benda yang macam contoh anak kucing kena pijak tu kan. Saya kurang setuju. Lebih baik kita longgokkan, kita buang, maksudnya kita perbanyakkan benda-benda positif di media yang semua orang boleh tengok. Sebab di dunia ni, percayalah, orang lebih suka tengok benda yang positif daripada benda-benda yang negatif. Jadi bila ada konten yang positif macam Sugu Pavitra ni, cepat je naik, alhamdulillah kan. So rezeki dia. Jadi apa pengajaran kita boleh buat ataupun kita boleh dapat daripada kisah kejayaan orang yang biasa menjadi luar biasa sekarang ni adalah, satu, kita kena jadi diri kita tau. Kita kena betul-betul buat apa yang kita suka. Kita buat dengan apa yang kita ada kan? Tak guna kita beli equipment mahal-mahal, buat home studio dan sebagainya, tapi bila kita buat konten tu hanya kita je yang suka tengok, orang lain tak minat pun. Jadi lebih baik contohi je Sugu Pavitra kan. Bila kita buat konten yang orang suka, dan konten tu pula kita buat dengan sepenuh hati kerana kita minat, orang lain yang tak pandai masak pun tertarik, dan orang dapat rasa keikhlasan bila kita tengok video tu kan. Dan daripada situ kita boleh tengok betapa menariknya video dia walaupun dengan equipment yang simple. So kita always remember, dalam apa-apa hal sekalipun, saya rasa sama saja. Kalau tengok contohnya pemuzik, ahli muzik, bukan mahal pada harga barang muzik dia tu yang menjadi ukuran, tapi pada skill dia dan pada kemampuan dia, itu yang berharga. Begitu juga dengan pemain bola, contohnya ahli sukan bukan mahal pada baju ataupun equipment yang dia pakai, kasut dia, tak, tapi kena bakat dia. Pelumba kereta bukan kerana harga tayar, harga enjin, bukan kerana condition sahajalah. Kalau driver tu bagus, kereta apa pun dia boleh bawa. So begitulah YouTuber yang dari channel Sugu Pavitra ni, dia berjaya kerana diri dia, bukan kerana handphone dia mahal, bukan kerana kuali dia dan sebagainya kan. Kerana diri dia. Dia seorang yang ikhlas bila dia memasak, dia buat dengan sepenuh hati dan dia fokus. So saya ingat lagi kata-kata bos saya, people who focus will always go deep.
orang yang betul-betul fokus, dia akan ada tumpuan yang mendalam. So bila tengok dia buat betul kan. So itu saja untuk kali ini. Selebihnya saya harap kita ambil ini sebagai satu benda yang positif dalam diri kita, contohi kejayaan orang lain, buat apa yang kita suka buat. Tak kisahlah matlamat untuk menjana pendapatan tu mungkin semua orang ada kan. Namun gitu jangan terlalu kejar yang tu. Sebab kebahagiaan kita bukanlah terletak pada wang ringgit, tapi kebahagiaan hati ni apabila kita puas buat sesuatu yang kita suka. Itu sebenarnya kejayaan. Jadi jangan fikirlah sangat channel saya dah bertahun-tahun, subscriber sikit aja. Jangan fikir sangat bila saya nak monetize dan sebagainya. Keep on doing. Kalau anda banyakkan buat konten, anda akan berlatih. Dan ada orang yang saya kenal, bila nak buat konten dia buat satu, and then lagi 5 bulan baru ada satu. Bila tanya kenapa sibuk dan sebagainya, itu terpulang lah Tapi kalau saya tengok pada orang yang macam channel Sugu Pavitra ni, dia sebab hari-hari masak, tak ada susah pun pada dia nak rekod jadi kalau saya, benda yang sesimpel ini pun kita boleh buat sebenarnya di harian kita, buat vlog dan sebagainya. Okey, terima kasih kerana menonton. Saya dah tak tahu nak cakap apa dah. Saya ucapkan selamat berpuasa dan semoga kita beroleh keberkatan bulan Ramadan ini dan juga mendapat Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton video ini. Anda boleh tekan button subscribe di sini dan anda boleh tonton video seterusnya di sini. So jumpa anda di video seterusnya.